Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, salam reformasi, salam perjuangan. Terima kasih kerana terus bersama dengan saya. Terima kasih kerana terus menyokong channel ini. Tuan-tuan, tolong share, tolong like, tolong subscribe. Cerita tentang Spanco. Okey, untuk makluman tuan-tuan, pada tahun 2023, Tan Sri Vincent Tan mengemukakan saman terhadap kerajaan Malaysia kerana membatalkan satu LOI, Letter of Intent, yang dikeluarkan oleh kerajaan untuk membeli kenderaan daripada Berjaya plus Naza Group. Basically apa yang berlaku, kerajaan kita lah, kerajaan Malaysia ni, kita ada buat pembelian ataupun penyewaan kenderaan-kenderaan rasmi kerajaan. Dan kita ada penyedia fleet dipanggil. So Spanco ni saya dah tahu lama yang menyediakan kenderaan ataupun penyediaan fleet ni lah, lama dah. So what happened is, pada tahun 2018, kerajaan Pakatan Harapan pada waktu itu buka tender dan Berjaya Naza Group masuk dan berjaya mendapat projek tersebut kerana harga mereka berpatutan dan rendah. Kemudian bila jatuh kerajaan pada tahun 2020, Muhyiddin Yassin rombak balik keputusan tersebut dan menganugerahkan kepada Spanco. Spanco ini, dia punya harga 700 juta lagi mahal daripada yang dikeluarkan oleh Naza. Bukan harga dia 700 juta, 700 juta lagi mahal. Faham tak? Dia projek ini bilion. So, dia dapat projek tu. So, akhirnya, bila ada kita curious lah, macam mana pula syarikat yang 700 juta, bukan 700 ringgit, lebih mahal daripada the best bidder, boleh dapat penganugerahan projek. Jadi kita pelik lah. So akhirnya, bila kita sudah jadi pembangkang pada waktu itu, kita telah membuat satu laporan polis lah, berkenaan dengan perkara ini, memohon supaya Muhyiddin Yassin disiasat berkenaan dengan perkara ini. Baik. Hasil daripada siasatan tersebut, ini keputusannya. Projek Fleet SPRM beku akaun bank jutawan bergelar Tan Sri. SPRM mengesahkan akaun bank seorang ahli perniagaan yang mengandungi wang berjumlah puluhan juta ringgit dibekukan. Mengutip sumber berita harian, ia susulan siasatan SPRM membabitkan kontrak diberikan kepada sebuah syarikat pembekal kenderaan sejak Julai tahun lalu. Lebih 100 akaun persendirian dan syarikat bernilai jutaan ringgit di bawah kawalan Tan Sri berkenaan dianalisis bagi melihat trend pemindahan wang kepada individu tertentu. Daripada jumlah itu, SPRM membekukan beberapa akaun yang jumlahnya dianggarkan puluhan juta ringgit. Menurut laporan, SPRM sebelum ini pernah menyerbu kediaman dan syarikat ahli perniagaan berusia lingkungan 70-an bergelar Tan Sri itu serta merampas dokumen keuangan bagi membantu siasatan. Nah, kalau kita tengok Spanco, siapakah Tan Sri tersebut, tuan-tuan? Ini jangkaan kita. Tan Sri itu adalah Tan Sri Robert Tan Hwa Chun, Managing Director kepada Spanco. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, Tan Sri ini juga pada tahun 2020 mendermakan kira-kira 2 juta ringgit kepada Muhyiddin Yassin. Vehicle Fleet Management Service Provider Spanco, represented by Tan Sri Robert Tan Hwa Chun, contributed 2 million in fight against COVID-19 pandemic. Ini bukan rasuah lah. Ini nak cerita je lah. Tapi itu Tan Sri dia, dan ini adalah Spanco yang mendermakan 2 juta dalam usaha melawan COVID pada waktu itu. Now, saman tersebut kalau kita tengok dilakukan pada JV Berjaya Naza, saman kerajaan Malaysia pada waktu itu. Pengasas dan kumpulan berjaya Tan Sri Vincent Tan berkata LOI berkaitan dengan kontrak untuk membekalkan kenderaan kerajaan ditamatkan 3 bulan setelah Muhyiddin Yassin mengambil alih jawatan Perdana Menteri daripada Tun Mahathir pada Mac 2020. So pada Mac, Jun, Julai, Ogos dia batalkan LOI. Kemudian dia beri kepada Spanco yang membelanjakan 700 juta lebih tinggi. So, pendedahan ini sebenarnya, saya ada buat satu interview dengan Dr. Mazli berkenaan dengan perkara ini, dan tuan-tuan boleh tengok dekat YouTube dan juga Facebook saya. Ini adalah,
interview tersebut. Saya ambil scrap sikit. Ni interview tu, tuan-tuan boleh saksikan sendiri secara full. Tapi kita tunjuk je lah. Dia pun ada sebut, dia kata saya punya file, dia kata. The next one ni, which is yang kita bincang hari tu. Later kemudian, dalam pada commotion tu, dalam pada perbincangan tukar kerajaan dan sebagainya, timbul baru-baru ni Tan Sri Vincent Tan daripada Berjaya pergi saman kerajaan daripada isu Sepangko. Isu Nazar dan Berjaya di reject LOI. Kemudian apa orang kata dapat kepada Sepangko. Okey, kita pun terkejut juga macam mana sebuah syarikat yang 700 million more got the project berbanding dengan Vincent Tan. What happened? Mungkin ini sebenarnya rakyat tak clear apa isu ni. Tapi kalau mereka tahu isu ni, mereka akan timbul satu persoalan besar, bersih ke Mahyudin ni? Yes. Apa yang berlaku? Tadi yang disebutkan, dia panggil tender fleet car. Fleet car itulah, iaitu membekalkan kereta kepada kerajaan. Kereta yang menteri pakai, timbalan-timbalan menteri pakai, KSU pakai, pegawai besar kerajaan pakai. Yang mana sebelum ini company bernama Spanco, selama beberapa tahun mereka dapat kontrak mereka habis 2019. Dan bila buka tender, akhirnya shortlisted 3 company. Yang akan tentukan siapa dapat ialah kabinet. Sebab dia melibatkan 4 billion. 4 billion. Jadi bila dibawa ke kabinet, kita lihat yang mana paling murah. Satu, dan mana servis paling bagus. Dan bila kita bincang antara 3 ni, yang paling murah ialah Nazar Berjaya. Nazar Berjaya lah. Nazar. Waktu tu Nazar lah. Sebab kita nampak ada syarikat kereta. Nazar, mereka paling murah. Dan servis mereka bagus, dan mereka punya cawangan untuk servis center semua. Yang paling mahal Spanco. Jarak beza antara Nazar dan Spanco 700 juta. Bukan 700 ringgit. Bukan 700 ribu, 700 juta. Okey. Akhirnya kabinet putuskan Nazar dapat. Kabinet 2019. 2019 Nazar Berjaya dapat. Bila bertukar kerajaan sampai Sheraton, siapa tu? Pada waktu itu kerajaan di bawah pimpinan Mahyudin tukarkan, dia batalkan Nazar, berikan kepada Spanco yang 700 juta lebih mahal. Persoalannya, dan ini telah dibawa oleh Datuk Seri Anwar waktu menjadi ketua pembangkang kat Parlimen, kenapa berikan kepada syarikat yang lebih mahal di waktu kita tak ada duit? Di waktu COVID, di waktu rakyat menderita, apa logiknya beri kepada syarikat yang 700 juta lebih mahal? Kan? Takkan tak ada duit involve. Kan? Ini saya ingat, kalau takkan tak ada duit involve ni, kata-kata siapa tau? Ini saya terpaksa cerita lah, live ni, kata-kata bosku Najib. Oh yes. Okay. Untuk yang penuh ni tuan-tuan tengok dekat YouTube saya lah. Tapi itu antara pendedahan awal, dan interview ni saya buat pada tahun lepas lah. Dengan YB dengan Dr. Mazli Malik berkenaan dengan isu Spanco ni. Cerita dah panjang lah. Tuan-tuan boleh tengok sendiri nanti. But itu yang berlaku sekarang ini. Dan kalau kita tengok, tu kita timbul satu persoalan, bersih ke Muhyiddin? Timbul satu persoalan, bersih ke PAS? Kan? Timbul banyak persoalan, bukan satu persoalan, banyak persoalan. Bersih ke mereka daripada perkara-perkara sebegini? 700 juta lebih. Total projek itu 4.6 billion kalau tak silap. Billion bukan million. Billion. So, bila benda itu perkara ini dibangkitkan, kan, dan Tan Sri itu mendapat, orang kata dibekukan hartanya, so sekarang ini timbul satu persoalan yang seterusnya. Adakah Tan Sri itu nak bekerjasama dengan pihak SPRM mendedahkan siapa sebenarnya yang bertanggungjawab meluluskan dan apa yang mereka dapat daripada situ? Ada yang kata biar mahkamah tentukan. Dia kata, biar mahkamah tentukan kalau nak membuktikan dia bersalah atau tidak. Betul lah, sama dengan Zahid. Biar mahkamah tentukan, tapi korang awal dulu dah menjatuhkan hukum kepada dia. So kalau Zahid korang dah jatuhkan hukum, kenapa kita tak jatuhkan hukum pula pada Muhyiddin Yassin? So dia macam ada duality kat situ. Betul, biar mahkamah tentukan. Tetapi kita sebagai rakyat, kita tanya,
bagaimana sebuah syarikat yang 700 juta, hampir 1 bilion lebih mahal, boleh dapat anugerah projek berbanding dengan syarikat yang 700 juta lebih murah pada saat negara tak ada duit. So, timbul satu persoalan yang besar. Siapa yang terlibat? Berapa yang dapat? Berapa banyak yang hilang? Berapa banyak yang menyangkau? So, saya percaya this is opening, opening the floodgate, saya rasa. Saya rasa Tan Sri ni, kalau dia nak selamatkan diri dia, dia akan bekerjasama kepada pihak SPRM untuk negotiate lah. Saya boleh dedahkan jawatan-jawatan sedemikian, orang-orang sedemikian, dengan transaksi-transaksi sedemikian, tapi dengan syarat saya tidak didakwa atau sewaktu dengannya. When you got a lot of things to lose, tuan-tuan, bagi saya, a lot of things to lose, bagi saya lebih baik jangan jatuh seorang-seorang. Lebih baik jangan jatuh seorang-seorang. So, this is an interesting story. Ini baru tangkapan yang pertama. Pembekuan yang pertama. Dan kalau sekiranya Tan Sri ini bijak, dia akan dedahkan ada kemungkinan bahawa mereka-mereka yang terlibat, termasuk yang dalam kerajaan, termasuk dalam pemerintahan sebelum ini. So kita tengoklah nanti siapa yang kena. Siapa yang kena, siapa yang bakal kena, siapa yang akan didakwa. So this is opening up floodgate yang besar kepada pimpinan-pimpinan bersatu. Dan saya boleh kata antara, tuan-tuan kena ingat pada masa itu, pemberian projek terutama melibatkan MOF ini. MOF ni dia melalui kabinet. Tetapi dia melalui antaranya Menteri Keuangan pada masa itu Zafrul, Perdana Menteri Muhyiddin Yassin, Menteri Pengangkutan. Sebab Menteri Pengangkutan pada masa itu? Tapi Menteri Pengangkutan ni tak penting sangat. Pengangkutan tu tak ada. Tak ada pun sebenarnya. Tak terlibat sangat lah. Tetapi dia kabinet as a whole. Kabinet as a whole. Kita hari itu kita dedahkan tentang bagaimana Bersatu dapat dana 200 juta daripada Buhari Equity. Yang ini pula daripada Spenco. Kita tak tahu pula dari mana dana dikorek yang sebegitu banyak. Sebab itu kenapa dia orang sangat confident dia orang boleh menang pilihan raya yang lepas. Because they have spent a lot of money. A lot of money. And salah satu duit yang dikata di-spend, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim, daripada duit judi. Sampai sekarang, PAS tak berani saman Anwar Ibrahim, tuan-tuan. Daripada duit judi. Now, kenapa tak dedahkan? Sebab dia bukan satu kesalahan. Daripada segi undang-undang. Tapi bukanlah tidak satu kesalahan daripada segi agama. Kan kalau dedahkan kan, company itu pula boleh saman kan Datuk Seri Anwar Ibrahim mendedahkan confidentiality mungkin. Tetapi PAS kata dia beragama Islam. Bersatu kata kita bersih. Tiba-tiba dapat duit judi. Tuan-tuan rasa? Kalau dia bukan satu kesalahan undang-undang, tak ada masalah. Betul, tak ada masalah. Syarikat judi nak menderma kepada PAS, tak ada masalah. Betul saya kata? Syarikat-syarikat dan tokoh-tokoh judi yang nak derma pada PAS, bukan satu kesalahan pun. Tetapi soalannya, kalau PAS ambil, integriti PAS tu kat mana? Saya tak kata PAS ambil duit judi tapi integriti tu kat mana? Alright, so sekian saja daripada saya.